Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azzama sya'na awliyaihil arifin wa rafa'a liwa'i majdihim fil alamin. Faqala ta'ala fi sya'nih, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wassalatu wassalam ala rahmatillah lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad, mubiddil awliya'is salihin, wa muzakkil warasatil muhammadiyin, wa muraqqis safwatir rabbaniyin, ila maqamatil kamilinil wasilin. Radiyallahu anhum, wa ja'alana fi ma'iyyatihimil mubarakah, fid dunya wa yaumiddin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur sangat-sangat kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita sama-sama mengikuti diskusi kitab, dan hari ini rupanya sudah sampai kepada siri yang keempat dah. Diskusi kitab yang dianjurkan oleh bahagian Falak dan Sumber Maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk kita hadam dan kita menguasai kitab ini. At least sekurang-kurangnya dalam kitab Tarikat Tasawuf ada satu kitab yang boleh kita pegang sungguh-sungguh dan kita dapat menghayati apa yang nak disampaikan oleh penulis. Dan insya-Allah, ya, kita dah tahu bahawa kitab yang kita bincang ini adalah kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub. Walaupun namanya panjang, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk kita meringkaskan, memudahkan tanpa kita menghilangkan butir-butir utama poin yang penting yang hendak disampaikan oleh Syekhul Islam, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Seperti biasa, mari sama-sama kita mengimbas kembali apa yang kita pelajari pada siri sebelum ini agar kita akan dapat melihat keterkaitan, kesinambungan pembelajaran kita pada siri sebelum ini dengan siri pada kali ini. Bagi yang sudah memiliki buku ini, atau ya mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan buku ini, boleh directly kepada pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, yang bahagian Falak dan Sumber Maklumat, boleh peroleh dan dapatkan, belikan buku di Jabatan Mufti. Dan ya, buku ini bagi yang sudah ada, standby dengan kita patah balik kepada muka surat 4 dan 5. Itu yang kita pelajari pada minggu yang lepas. Jadi buku ini dia punya subtopik yang keempat. Kita sudah berada pada subtopik yang keempat. Tajuknya ialah amalan dalam tarikat. Dan kita dah go through ke 4.1. Tajuknya ialah suhbah dan rabitah. Maka pada siri yang sebelum ini, kita dah pun mengupas secara permulaannya, pendahuluannya, apakah yang dimasukkan dengan suhbah dan rabitah. Dan insya-Allah kita akan mengulang semula dalam bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah difahami. Salah satu perkara yang penting di dalam tarikat ialah suhbah, ataupun disebut juga dengan istilah lain iaitu rabitah. Suhbah dan rabitah ini ya kita tengok pada zaman Rasulullah sendiri. Para sahabat, mereka itu bersuhbah, berdamping dengan Nabi. Ya, suhbah itu maksudnya berdamping. Melalui persahabatan di suhbah ataupun perdampingan dengan Rasulullah itu, mereka memperoleh banyak limpahan limpahan fuyudat, futuhat, dapat mencontohi perilaku akhlak Nabi, bukan sekadar nampak pada luaran Nabi yang diteladani, bahkan juga mereka memperolehi kelebihan makrifat hasil daripada pancaran roh yang ada pada Rasulullah. Okey, itu je, itu maksud suhbah. Adanya persahabatan, perdampingan tadi dengan seseorang. Dan suhbah dan rabitah dalam konteks tarikat kita pada hari ini, ya tuan-tuan, bila kita sebut tarikat pada pada diskusi kitab kita dalam Negeri Sembilan, konteksnya ialah tarikat berdaftar.
di bawah enakmen Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan 2005 yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Apabila kita membahaskan tentang tarikat, maka konteksnya ialah tarikat tersebut. Bukannya kita terkaitkan dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Jadi konteks perbahasan dan perkataan kita, percakapan kita berkaitan tarikat ialah yang tertakluk kepada enakmen tadi. Bukannya apa yang kita dengar selama ini kumpulan-kumpulan yang menyeleweng. Sebab kumpulan-kumpulan yang menyeleweng itu dalam konteks enakmen Tarikat Negeri Sembilan, ia tidak termasuk dalam terma atau istilah atau perkataan tarikat itu sendiri. So kita fokus kepada tarikat yang di bawah enakmen, di bawah istilah, maksudnya yang mengikut dan patuh kepada syariat tadi. Baik tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan suhbah dan rabitah? Ialah ikatan atau hubungan hati kita sebagai murid kepada sang murabbi atau mursyid kita. Suhbah dan rabitah ialah kita mengikut atau bahkan kita melihat akhlak seorang guru. Sebab tu make sure, kena pastikan guru tersebut adalah guru yang diiktiraf oleh pihak pemerintah. Kalau kita dalam Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri melalui enakmen Tarikat 2005 tadi supaya tidak timbul konflik dan isu selepas itu. Kembali balik, apakah yang dimaksudkan dengan suhbah dan rabitah? Ikatan dan hubungan hati antara seorang murid dengan gurunya. Ada ikatan kerohanian, ada kepercayaan, ia tidak mengambil sebarang kepentingan peribadi, memang betul-betul berjalan bersama-sama menuju kepada Allah. Itu yang dimaksudkan ikatan dan hubungan hati. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan dan hubungan hati murid tadi dengan gurunya? Tuan-tuan dan puan-puan, dia simple je tuan-tuan. Macam kita lah. Kalau kita dah terbiasa dengan dengan smartphone kan, dengan telefon kita. Buka pegang je, sikit-sikit Facebook, sikit-sikit IG, sikit-sikit TikTok. Ya, hati kita dah melekat dengan benda tu. Tu rabitah lah tu. Rabitah ni ikatan maksudnya. Hati tu sudah terikat dengan sesuatu. Itu namanya rabitah. Macam dulu kan, kalau kita tengok budak-budak dulu, balik rumah aja tengok TV. Balik rumah aja TV. Tak TV je rumah, rumahnya TV. Tu rabitah lah tu. Jadi kepalanya, emosinya, jiwanya, hatinya sudah rabitah. Sudah terikat dengan sesuatu. Dulu kan, kita dengan seseorang, kita suka sangat dengan cara dia, senyuman dia, kita cuba nak rapat approach dia. Itu nama jiwa kita nak rabitah, nak mengikat jiwa kita dengan jiwanya supaya ada tindak balas ataupun ada orang kata memberi dan menerima. Nah, sekarang ini kita bincang pula bawa apa yang kita faham tadi, konteks tadi rabitah dalam tarikat. Hubungan jiwa kita dengan guru tadi ada connection. Ada tali yang menyambung antara kita dengan yang memimpin kita tadi. Itulah maksud rabitah. Ada ikatan. Bila buat sesuatu, ya, ini boleh dibuat ke tidak? Rujuk kepada guru mursyid dulu. Kita dah pegang dulu bahawa setiap individu itu atau seseorang itu mempunyai bidang kepakarannya. Macam kita tak faham dalam bidang fiqh sebagai contoh. Kita kan tanya kepada ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang fiqh. Itu maksudnya, kita kan rapat dengan ustaz tu pula, belajar dengan ustaz tu pula dalam bidang fiqh. Itu namanya kita dah bersohbah dengan ustaz tadi dalam bidang tersebut. Dan kita apa-apa hal kita rujuk kepada dia. Rabitah lah tu. Dalam bidang tauhid pun begitu juga. Apatah lagi dalam bidang tarikat, tasawuf, lebih-lebih lagi, kita kalau apa jua yang berkaitan dengan perubahan hati, kita kena maklumkan kepada mursyid tadi. Sebab tu, that's why kita lihat kadang-kadang ada orang kan, dia ikut gurunya ke mana. Dengan sangkaan buruk, sebahagian orang kata ini semua ta'asub kepada guru. Tuan-tuan, ini bukan isu ta'asub. Ini isunya seseorang itu, dia nampak penyakit pada diri dia. Macam kita lah kan, kita ada problem, something orang kata dalam ya kita ada penyakit bagai semua,
Dan penyakit kita ni kita cuba kita nak ubati dengan lebih cepat, pulih dengan segera. Kan kita selalu jumpa doktor pakar tu selalu tanya pergi bertanya apa ubat yang terbaik, kita selalu follow up dengan dia. Itu physically daripada diri kita, tubuh badan kita. Dan kita bawa konsep yang sama dalam perubahan atau penyakit dalam jiwa kita. Begitu jugalah. Kita akan follow guru mursyid tu tanya, sebab mereka ini semua benda yang mereka peroleh itu based on pengalaman mereka, dan mereka pula mereka menerima kita sebagai murid dan mereka sedia membantu kita. Itu kan kita nampak hubungan keterkaitan antara seorang murid tadi dengan guru. Tidak ada kena-mengena dengan isu ta'assub. Itu hanya istilah yang digunakan bagi golongan yang membenci tarekat tasawuf itu sendiri. Bahkan inilah sepatutnya yang kita gunakan, kita grab sungguh-sungguh, ambil peluang ini, kerana apabila kita bertemu dengan seorang mursyid, kita patut rasa bersyukur sangat-sangat kerana kita sudah dapat bimbingan. Kita dapat seorang pakar yang dapat membantu kita untuk membaiki hati kita. Dan hasil daripada kita jumpa tadi, maka kita dah boleh bersuhbah dengannya, kita ada ikatan dengannya, rabitah dengannya, dan di sini kita dapat tahu dah daripada apa yang kita buka buku sekarang ini, ya, rabitah itu ada dua. Ada rabitah batin dan yang kedua ada rabitah zahir nama dia. Kalau rabitah batin tadi, guru tadi, dia tak ada secara fizikal depan mata kepala kita. Tetapi jiwa kita tetap merasakan keberadaannya. Ya kan? Kita dah, sewaktu kita masuk tarikat, kita dah berjanji setia untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha sungguh-sungguh tidak melakukan maksiat. Benda-benda yang tidak baik kita tidak akan lakukan. Itu kan janji kita. Dan apabila sang guru tadi, mursyid tadi tidak ada depan kita, kita masih terngiang-ngiang lagi dengan janji setia kita tadi. Bahkan kerana suhbah kita, perdampingan kita dengan guru tadi, dia tiada pun kita merasakan keberadaannya. Itu maksudnya rabitah tu semakin menebal. Sebagaimana kita kan dulu sewaktu kecil dengan ibu dan ayah kita, seorang anak yang rapat dengan ibu dan ayahnya, dan kalaulah ibu dan ayahnya tidak ada pada tempat itu, ketika itu tetap dirasakan keberadaan ibu bapaknya. Dan ya, bila kita berada depan ibu dan ayah kita, mustahil kita lakukan benda yang tidak baik. Dan kalau ibu dan ayah itu tidak ada sekalipun, kerana rapatnya kita ibu dan ayah tadi, kita masih merasai keberadaan mereka bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Dan oleh yang demikian, kita tak akan lakukan benda-benda yang dibenci oleh mereka. Begitu jugalah konsep rabitah batin dalam tarikat. Kan banyak tuan-tuan, kita tengok kelebihannya. Walaupun guru mursyid itu tidak ada, tetapi kerana selalu kita bersama dengannya, banyak benda-benda kebaikan kita peroleh, terbuka mata hati kita untuk berjalan kepada Allah bersamanya, maka ketika beliau tidak ada, kita merasakan keberadaannya, suhbah tetap bersama dengannya, kerana rabitah, keterkaitan, ikatan tali dengannya itu kuat bersamanya. Itu dimaksudkan dengan rabitah batin. Baik, yang kedua namanya rabitah zahir. Rabitah zahir ni ya, nampak guru tu secara zahir depan kita. Itu lebih-lebih lagi bagaimana untuk kita lakukan benda yang tidak baik, sebab memang guru tadi orang yang kita hormati, orang yang kita sayang itu berada depan kita. Maka yang paling hebat di dalam tarikat, merasakan suhbah dengan guru itu di mana sahaja, ikatan batin itu dipegang, dapat dijiwai, dan dia dapat diberikan kemuliaan, karamah oleh Allah. Bila mana suhbah itu secara zahir, maka berlakulah ketika itu, bila kita berada di hadapan guru, ada rabitah batin dan zahirnya. Tuan-tuan dululah tuan-tuan, kita kan bila kita nak kita nak nikah dulu dengan isteri kita, kita kan selalu follow up dia, suhbah dengan dia. Macam itulah maksudnya.
kita bila berdepan dengan bakal seseorang yang hendak kita kahwini, kan ketika tu ada rabitah batin dan zahir. Batin tu apa? Walaupun dia tidak ada, kita masih teringatkan dirinya. Tu ada istilah kalau orang tu kalau bercinta kan, mandi tak kenyang, mandi tak basah, makan tak kenyang. Lautan api sanggup ku renangi, itu kan bahasa-bahasa yang menampakkan rabitah dalaman batin itu sudah mendalam. Dan apabila orang yang kita kasih itu berada depan mata kepala kita, itu namanya zahir dan batin. Rabitah, zahir dan batin. Begitu jugalah konsep dalam tarekat tasawuf. Kita dengan sang guru tadi ada hubungan suhbah, perdampingan, persahabatan, dan persahabatan itu bukan dibina atas dasar kepentingan, tetapi dengan hati dan jiwa yang murni, sama-sama berjalan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dimaksudkan dengan betapa nikmat dan lazatnya perjalanan dalam tarikat. Kita bertemu dengan seorang guru, seorang sahabat, suhbah yang sanggup ataupun sudi memimpin tangan kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap sangat-sangat untuk permulaan kali ini kita dapat grab betul-betul, dapat hadam betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan suhbah dan juga rabitah. Bagi yang sudah faham, alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah. Mungkin bagi sebahagian yang kurang memahami, saya cadangkan agar kita terus masuk di dalam mana-mana tarikat yang berdaftar. Sebab selama ini apa yang kita dengar, benda-benda yang tidak baik berkaitan dengan tasawuf, itu lebih kepada apa yang kita dengar dan kita tidak mengalami secara directly dan kita tidak bertemu lagi dengan guru-guru yang memang diiktiraf oleh pihak pemerintah. Nah, sekarang ini terbentang depan mata kepala kita. Ya, mungkin selama ni kita pun trigger ataupun kita pening kerana istilah yang bombastik. Nama kitab ni pun bombastik kan. Jadi semua tu tak perlu untuk kita gusar atau kita pening-pening. Masuk sahaja dalam mana-mana tarikat yang berdaftar. InsyaAllah kita akan, miracle. Kita akan melihat suatu keajaiban. Kita sendiri yang akan merentas satu persatu perjalanan tasawuf itu. Selama ini kita dengar banyak kisah-kisah luar biasa karamah yang diperoleh oleh para awliya, wali-wali Tuhan. Nah, sekarang kita sendiri yang akan mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Selama ini kita dengar banyak istilah-istilah yang pening-pening tadi kan dalam tarekat tasawuf. Apabila once kita berbai'ah masuk dalam tarekat, tak perlu nak pening-pening lagi dah. Sebab kita sendiri yang apply istilah tadi. Istilah yang kita tidak faham, kita apply. Contoh begini kan tuan-tuan, semua orang boleh kata, takutnya lah tengok harimau. Rimau tu takut betul. Padahal tak pasti lagi sama ada apakah mereka ni benar-benar bertemu dengan harimau secara fizikal. Mungkin barangkali mereka hanya lihat di TV atau di YouTube atau hanya sekadar lukisan. Tetapi apabila mereka sendiri bertemu secara fizikal, mendengar ngaumannya, ketika itu barulah rasa ketakutan itu luar biasa. Begitu jugalah berkaitan dengan tasawuf ini. Dia tidak boleh hanya sekadar dipelajari pada kitab dan teori yang harus dirasai. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa dia tidak tahu. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita untuk memahami benda-benda yang basic tentang tarekat tasawuf berkaitan dengan suhbah rabitah ini. Tuan-tuan mungkin ada yang bertanya, ada dalil ke? Perlu ke? Perlukah kita nak bersuhbah, kita nak jadi geng ataupun bersahabat dengan guru tadi? Perlukah ada ikatan rabitah kita dengannya? Tuan-tuan, persoalan sebegini hanya dapat dirasakan penting bagi mereka yang merasakan hidup ini penuh dengan genting, penuh dengan cabaran ujian. Mereka rasa betul-betul nak kembali kepada Tuhan tanpa mengabaikan dunia. Maknanya dunia digrab pada tangan, dipegang, digenggam pada tangan. Hati tetap menuju kepada Allah. Jelas alam akhiratnya. Maka cara mudah untuk kita menguasai semua ini melalui dengan tarikat. So sekarang ni ada ke dalil daripada Al-Quran suruh kita berdamping dengan orang yang sebegini, bersohbah dengan guru mursyid? Ada. Sebab tu tuan-tuan tengok pada nota kaki yang ke-13, Allah sebut dalam Al-Quran,
Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Okey, sekarang ni kita betul semua orang mudah sebut takwa. Takwa itu sendiri pun kadang-kadang kita tak faham maksudnya apa, sebab dia Arab, maka tidak memberi kesan dalam diri kita. Maka kita nak menjadi insan bertakwa itu, apakah boleh kita cuba uji kaji sendiri, ambil kemudian kita rasa tak okey dengan kaedah ni, kita ambil kaedah yang lain, tak boleh. Sedangkan dalam fiqh sendiri pun kita harus bersandarkan kepada pemahaman berkaitan dengan konteks mazhab, baru nampak organize pemahaman hukum hakam fiqh kita. Begitu juga tentang akhlak dan diri kita, jiwa kita mesti based on kepada sesuatu atau indikator untuk memastikan kita tidak tersalah jalan, dan indikator itu adalah tarikat nama dia. Sebab tu bila Allah sebut wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Cara bertakwa itu paling senang apa? Wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Kepakaran dalam akhlak itu ataupun hati itu bersama dengan golongan mursyid ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat limpahan rahmat dan nikmat dan juga kefahaman yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan suhbah atau rabitah ini. Alhamdulillah, kita dah selesai, kita buat revision, kita buat ulang kaji balik apa yang kita pelajari, kita bincang pada siri yang ketiga sebelum ini, dan untuk pada masa ini kita terus kita masih lagi pakai buku ni lah, buku Nihayatul Matlub li Tasfiyatul Qulub. Standby untuk kita terus buka pada muka surat yang kelima. Bagi yang memiliki buku ini, tengok pada muka surat yang kelima atas sekali, perenggan yang pertama bermula dengan perkataan rabitah yang diguna pakai. Baik, bagi yang belum memiliki buku ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya permudahkan untuk kita sama-sama terus fokus atau lihat kepada paparan skrin smartphone atau komputer atau laptop tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Bagi yang dah ada buku, terus directly tengok kepada buku. Mana yang belum ada buku, tengok kepada paparan smartphone, komputer atau laptop sekarang ini. Baik, kita terus tengok pada bacaan kitab kita. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman, rabitah yang diguna pakai dalam tarikat ini mempunyai dalil dan sandarannya. Kan kita dah panjang cerita pasal suhbah, rabitah. Syekh, ada dalil ke? Ya tuan, ada dalil dia. Bahkan kita tengok pertama. Cuba tengok pada nota kaki yang ke-14 bawah tu. Kalau dalam paparan smartphone tuan-tuan atau komputer sekarang ini, saya highlightkan berwarna kuning di situ dalam paparan. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Allah kata, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Dan sekarang ni macam mana kita nak bertakwa? Takwa itu kan abstrak. Dia terlalu umum, kita tak nampak. Dan cara mudah kita nak bertakwa kepada Allah, apa dia? Carilah wasilah, jalan nak sampai kepadanya. Dan wasilah itu apa? Kita kaitkan dengan ayat Al-Quran sebelum ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Macam mana cara nak bertakwa kepada Allah? Kita dalam konteks perbincangan kita pada kali ini ialah cara nak bertakwa, carilah orang-orang yang mursyid tadi, guru-guru mursyid dalam tarikat-tarikat yang berdaftar dalam konteks kita di Negeri Sembilan ini. Jadi, semua yang kita buat, kita mencari rabitah, bersohbah itu punya sandaran dan dalil. Allah suruh kita kalau nak bertakwa, carilah wasilah. Wasilah itu apa? Guru-guru mursyid itulah. Dengan ada guru mursyid, kita boleh bersohbah, berdamping dengannya, dan ikatan hati kita, rabitah kita dengannya itu jelas kelihatan.
Dan disebut dalam nota kaki ni, tuan-tuan jangan risau. Rabitah itu hanyalah sebagai wasilah. Orang yang bertarikat, yang sejati, mereka tak pernah ta'assub kepada guru mursyid. Maksudnya, salah tetap salah. Mana yang buruk tetap buruk. Mana yang menyalahi syariat tetap menyalahi syariat. Sebab tu kita dalam konteks di Negeri Sembilan, kita pun risau sebetulnya. Ya, kita semua faham. Kita semua nak berjalan kepada Allah. Tetapi kita risau apakah kumpulan tersebut benar atau salah. Maka sebab yang demikian, kita bersyukur dalam Negeri Sembilan, kita ada tarikat berdaftar yang diiktiraf oleh, ada authorized Jabatan Mufti Negeri Sembilan. So, kita boleh masuk dalam mana-mana tarikat tadi. Dalam keadaan kita meyakini bahawa tarikat itu adalah panduan sahaja, wasilah. Rabitah itu adalah wasilah dan ghayah, tujuannya adalah Allah. Walaupun tarikat dan rabitah itu adalah wasilah, tetapi benda itulah yang sepatutnya kita kena pegang betul-betul. Sebab kaedah menyatakan ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sebagaimana contoh, kita nak memahami fiqh tadi, kan kita sebagai orang awam yang banyak kekurangan, banyak benda yang kita tidak faham, kita kena wajib berpegang kepada mazhab tadi supaya cara fikir kita tentang hukum hakam organize, teratur untuk kita melaksanakan syariat tadi. Barulah kita dapat melaksanakan dengan sempurna kepatuhan kita kepada Allah, hukum hakam tadi. Begitu jugalah dalam tarikat tadi, dalam tasawuf. Nak memastikan kita memahami tasawuf itu lebih organize, kita bertarikatlah. Maka tarikat itu penting kepada kita. Dan di dalam tarikat itu ada rabitah. Dan rabitah itu pentinglah sebab dia guru mursyid kita yang membawa kita, memimpin kita kepada Allah. Ada dalil tak? Banyak yang kita sebut tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bersama dengan guru mursyid tadi. Dan guru mursyid ini adalah sebahagian wasilah panduan kita, dan itu pun disebut dalam Al-Quran, ibtaghu ilahil wasilah tu kan, wabtaghu ilahil wasilah, carilah wasilah untuk berjalan kepada Allah. Alhamdulillah, apa yang kita laksanakan ini sebenarnya ada sandaran dan dalilnya sendiri. Sambung semula, rabitah yang diguna pakai dalam tarikat ini mempunyai dalil dan sandarannya. Seperti yang disebut dalam kitab Ar-Rahmah Al-Habitah karya Syekh Husain. Rabitah bermaksud ikatan hati terhadap sesuatu berasaskan perasaan kasih kepadanya. Maka kerana itu, ada kalanya rabitah itu baik serta disuruh dan ada kalanya tidak baik serta dilarang menurut syariat. Dan ini bergantung kepada kedudukan yang dilakukan rabitah tu. Yalah, kalau kita suka pada seorang tu mengajar kita merompak, isap dadah, itu kan kita suka pada dia. Rabitah juga namanya. Rabitah buruk, tak betul tu. Tapi kalau kita suka pada seorang tu dalam kalangan orang yang saleh, wali Allah, seorang alim, kita belajar dengan dia, banyak benda yang kita dapat manfaat daripada dia, itu kan rabitah yang dituntut nama dia. Itu kan maksud basically tentang rabitah itu sendiri. Sambung lagi. Jika sesuatu yang dilakukan rabitah itu merupakan sesuatu perkara baik menurut syariat, maka rabitah itu adalah baik serta digalakkan, seperti ikatan hati kita dengan Rasulullah. Kita selawat selalu dengan Rasulullah, selalu banyak berselawat, kita berqasidah. Kemudian bila orang cerita pasal Nabi, mengalir air mata kita. Itu kesan daripada rabitah lah tu. Hati kita sudah punyai connection yang tebal, yang baik dengan Nabi. Tak boleh sebut nama Nabi. Hati kita akan rasa luluh, air mata kita akan berguguran. Begitu jugalah seseorang itu, rabitah dia dengan Allah. Kerana selalu berzikirullah, sebut saja nama Allah, wajilat qulubuhum, bergementaran. Itu hebat tu, luar biasa. Jadi apa yang kita sebut ni semua bombastik besar. Kita sebut pasal Allah, pasal Nabi. Maka sekarang ni kita kena merentas satu persatu. Buatlah rabitah terlebih dahulu dengan guru mursyid kita. Okay, sambung lagi. Tetapi sekiranya sesuatu yang dilakukan rabitah itu merupakan perkara yang tidak baik menurut syariat, maka rabitah tersebut
adalah tidak baik serta dilarang. Okey, ni tuan-tuan boleh buka muka surat seterusnya. Bagi yang ada buku, buka muka seterusnya. Kalau rabitah tersebut tidak baik menurut syariat, maka rabitah tersebut adalah tidak baik serta dilarang, seperti ikatan hati dengan sesuatu amalan maksiat. Dalam muka surat yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan tengok pada nota kaki yang ke-16 di bawah. Jadi, siapa yang ada buku, sambil-sambil tengok kepada paparan skrin yang saya paparkan sekarang ini. Saya dah highlightkan, mungkin kita boleh bawa apa yang saya highlightkan dalam paparan skrin ini ke dalam buku kita masing-masing. Baik, disebutkan tu dalam nota kaki tersebut. Rabitah adalah merupakan ikatan antara murid dengan syekh berasaskan perasaan kasih atau mahabbah. Maksudnya kemesraan antara hati murid dengan syekh, dengan mursyid kita. Kan guru mursyid itu kan kita kagum, kita hormat, kasih kepada dia. Dan semua itu, apa yang kita lakukan, itu tuan-tuan jangan risau. Itu semua diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Cara kita nak bertakwa ni, salah satu caranya kita bersama dengan golongan mursyid tadi. Kita dah buat dah. Okey. Sekarang ni, kita bersama dengan mereka itu sama ada dalam bentuk tu. Saya ada highlightkan pertama, dalam bentuk zahir. Dan yang kedua, dalam bentuk maknawi, dalam bentuk yang tidak dapat dilihat dengan fizikal. Kita kalau bersama dengan guru kita, mana mungkin kita boleh merompak, membunuh depannya sebab kita hormat kepada dia. Kita menyanjunginya sesuai dengan kedudukannya. Dan kita dah berjanji depannya nak buat yang terbaik kepada Allah. Jadi tak mungkin kita bila berada depannya, kita melakukan benda yang tidak baik. Dan apabila dia tiada, ini maksudnya dia lebih hebat makam di atas. Itu namanya rabitah. Suhbah secara zahir, kalau dia tiada secara zahir, kita masih ada ikatan rabitah dalam hati kita. Kemana sahaja kita berada, tetap watak kita di hadapan guru tadi sama. Walaupun guru tadi tiada depan mata kepala kita. Oleh itu, kerana, sambungan nota kaki di bawah lagi. Oleh kerana sentiasa berdampingan dengan syekh itu, adalah satu perkara yang sukar dilakukan, ya termasuk pada zaman sekarang ini. Kita masing-masing banyak komitmen dan kekangan tugas masing-masing, maka rabitah itulah boleh menggantikan tempatnya. Hubungan hati itu, kewujudan guru tadi dalam hati kita, boleh menggantikan fizikal guru tadi. Guru tu tak nampak dilihat oleh mata kepala, tetapi kewujudan guru tadi dapat dijiwai dan dirasai oleh sang murid tadi. Oleh kerana, disambung lagi, oleh kerana menggambarkan rupa syekh yang kamil juga mendatangkan faedah atau menghasilkan sebagaimana juga bersahabat dengannya. Sebab itu dalam tarekat diajar untuk kita menggambarkan atau merasakan keberadaan guru tadi. Supaya gerak-geri kita masih lagi terarah. Supaya janganlah depan guru kita baik, di belakang guru kita buruk. Tak boleh macam tu. Sebab tu diajar rabitah dalam tarekat ini supaya suhbah secara fizikal kita bagus dan rabitah kita apabila guru tiada, kita masih lagi kekal dengan akhlak yang baik tadi. Maka sebab yang demikian, tuan-tuan, jangan kita sangka buruk kalau ada orang dia meletakkan gambar syekh mursyid mereka di rumah mereka, gantung di tempat yang tinggi. Jangan sangka buruk. Kita kan, kalau kita pergi ke mana-mana pejabat, pejabat-pejabat kerajaan, ada je tampal muka-muka, ialah muka kan dipotret ke atas tu kan, dekat belah atas tu, tak pernah pun kita terdetik. Kita kata ini semua orang kerja pejabat ni semuanya ni ta'assub kepada gambar-gambar ni. Tidak, tak pernah. Begitu jugalah kita dengan orang-orang yang bertarekat, bila letak gambar syekh mursyid pada dinding, mereka tak pernah sekali-kali menyembah mursyid tadi. Melainkan bila ditampal gambar tadi, memekarkan lagi rasa hubungan tadi dengan mursyid tadi. Dan akhirnya, kesan dan faedah dia, rabitah itu semakin kuat. Maksudnya apa lagi? Kesannya lagi faedahnya. Bila beribadah itu, rasa merasakan diri itu terkawal, tidak lalai, rasa terpandu arah, walaupun yang
guru mursyid itu tadi secara fizikal tidak ada depan mata kepala, tetapi dengan gambaran tadi dapat merasakan benar-benar kewujudannya di sisi mereka. Baik, sebab tu dalam nota kaki di bawah lagi dijelaskan firman Allah, terjemahannya kan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah baginda dengan Zulaikha. Terjemahannya, sesungguhnya perempuan itu, iaitu Zulaikha lah, berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Dan ketika itu pula, Nabi Yusuf pula berkeinginan kepada Zulaikha. Dan kalaulah Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Tuhannya. Tuan-tuan buka dalam kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf lah kan. Kisah pasal berkaitan dengan penghujung kisah dalam ruangan khas bersama dengan Zulaikha ketika tu. Nabi Yusuf, Zulaikha punya perasaan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya perasaan kepada Zulaikha. Kalaulah tidak melihat tanda dari Tuhannya. Apa maksud tanda itu? Burhan dalam Al-Quran sebut. Burhan itu ialah rabitah tadi. Tiba-tiba dalam keadaan kita masing-masing jiwa kita dengan berlainan jantina itu kan memang itulah fitrah yang Allah jadikan. Kita ada rasa interaksi antara satu dengan yang lain. Maka begitu juga yang berlaku kepada baginda Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, tanpa mengurangi kedudukan baginda yang memang kedudukan yang cukup tinggi. Poinnya adalah kisah tentang bagaimana tiba-tiba baginda Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu tersentak. Perasaan itu mendatang, tapi jiwa itu tersentak. Tak nak fikirlah benda-benda yang tidak baik. Kerana ada burhan dan tanda dari Tuhannya. Burhan dan tanda itu apa? Dinyatakan dalam nota kaki ini, ialah tanda itu tiba-tiba ayahanda kepada Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam, dirasakan kehadirannya ketika itu. Kan tiba-tiba dengan Zulaikha, ialah masing-masing ada perasaan tadi tersekat kerana kewujudan dan keberadaan ayahandanya sendiri, Nabi dan Rasul iaitu Nabi Yaqub ada di sisi. Maka menjadi sebab penghalangnya melakukan sebarang benda-benda yang tidak baik. Itu kan namanya rabitah. Kesan yang baik terhadap suhbah dan rabitah itu sendiri dalam tarikat ini. Bagi yang ada buku, terus selak buku helaian yang ke-6. Jadi sekarang ini kita sudah masuk pada muka surat yang ke-6. Baik, kita sambung lagi. Berasaskan perkara ini juga dapat dipahami bahawa hati seseorang itu tidak terlepas daripada sebarang rabitah. Kita takkan terlepas daripada rabitah. Macam kita suka tengok Facebook. Facebook tu rabitah kita lah tu time tu. Suka tengok TV. TV tu rabitah kita lah time tu. Buka IG, TikTok. Sebab tu disebutkan hati seseorang itu tidak terlepas daripada sebarang ikatan atau rabitah. Sama ada dia mengkehendakinya, diketahui dan disengajakan atau tidak. Pasti ada ikatan dan hubungan dalam hati seseorang itu dengan sesuatu. Kita suka dengan seseorang tu. Orang tu je lah yang kita fikir. Mendominasi pemikiran kita. Time bola sepak sebagai contoh. Rabitah kita lah tu. Dalam semayang pun kadang-kadang kita fikir. Begitu juga kita tengah solat kan. Kita fikir nak buat apa lepas ni. Nak basuh kereta ke. Kita nak memasak. Itu kan semua ikatan-ikatan dalam kepala kita yang mendominasi gerak peribadi, tingkah laku kita. Dulu kan, waktu maghrib sebagai contoh. Ni time-time maghrib ni. Kita nak solat, terfikir-fikir, tengiang-ngiang, kita ada cerita drama best punya. Itu semua ikatan-ikatan kepala kita lah tu. Namanya rabitah namanya. Tak ada seorang pun yang mensyirikkan kita buat sebegitu. Konflik atau spekulasi tak ada pun digembar-gemburkan sebegitu. Tutup bila dalam tarikat, syirik sebagai. Bahkan apa yang kita faham dalam rabitah terhadap tarikat ini, itulah yang penting supaya gerak-gerik kita lebih terarah. Kita sambung lagi. Pasti ada ikatan dan hubungan dalam hati seseorang itu dengan sesuatu. Cuma ia dinilai baik atau buruk adalah bergantung kepada keadaan sesuatu itu. Sama ada baik atau buruk. Ini basic, benda-benda basic yang kita dah faham lah ni.
Oleh kerana rabitah itu digunakan sebagai wasilah yang menyampaikan kepada apa yang dimaksudkan, maka ia bergantung kepada maksud tersebut. Sekiranya apa yang dimaksudkan itu merupakan perkara baik, maka rabitah itu juga baik. Dan jika sekiranya apa yang dimaksudkan itu perkara yang tidak baik, maka rabitah itu juga tidak baik, bergantung ikatan kita tu. Apakah ikatan yang membelit kita, yang merosakkan kita, atau apakah ikatan tersebut ikatan yang mengawal dan memandu kita. Kan ada dua jenis ikatan tadi. Maka dalam tarikat ini, rabitah itu adalah rabitah yang baik sangat-sangat. Dia adalah guru mursyid itu sendiri yang memandu arah, memberi panduan dan pedoman kita, yang menggenggam tangan kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, buka muka surat yang ketujuh. Kita dah masuk muka surat yang ketujuh. Saya target sebetulnya sebab kita kan dah bincang berkaitan dengan rabitah suhbah ini daripada awal lebih mendalam. Jadi insya-Allah lepas ni kita boleh go through lah. Kita boleh secara laju cepat pada muka surat selepas ni. Jadi sekarang ni kita masuk dalam muka surat yang ketujuh. Setelah anda mengetahui dan memahami perkara yang berkaitan dengan rabitah ini, kata Syekh Wan Sulaiman lah, maka hendaklah anda memahami tanpa ragu-ragu lagi dah. Kita kena firm bahawa rabitah yang diguna pakai dalam tarikat ini adalah semata-mata amalan baik menurut syariat. Jadi kita jangan dengar-dengar lagi dah orang yang cakap buruk pasal rabitah ni. Tak semua tu kita dah dengar secara lebih detail, dan apa yang disebutkan oleh Syekh Wan Sulaiman disebut, jangan ragu-ragu lagi dah bahawa rabitah yang digunakan dalam tarikat adalah semata-mata amal yang baik menurut syariat berasaskan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tubta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma an yukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisah. Maksudnya perumpamaan. Ini cerita pasal suhbah tadi. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang jahat itu adalah seperti pembawa minyak wangi kasturi dan satu lagi tukang tiup api di dapur. Mengenai pembawa minyak wangi kasturi, maka kemungkinannya ialah sama ada dia memberikan wangian tersebut kepada anda atau anda membelinya, atau sekurang-kurangnya anda dapat mencium bau wangi daripadanya. Itu kan kita kalau rabitah suhbah dengan yang baik, dapatlah kebaikannya. Manakala tukang tiup api di dapur itu pula, maka kemungkinannya ialah sama ada dia menyebabkan pakaian anda terbakar atau sekurang-kurangnya anda mencium bau busuk daripadanya. Kita masih dalam muka surat yang ketujuh. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukumul lazina iza ru'u zukirallah. Tuan-tuan, macam mana kita nak cari sahabat yang sejati? Semua orang nak cari sahabat. Semua orang nak cari orang yang betul-betul dipercayai. Bukan sekadar sahabat itu di dunia, tapi kita inginkan sahabat itu sahabat dunia dan akhirat jua. Jadi Nabi dah bagi panduan dan kaedahnya. Maksudnya, orang yang paling baik, sahabat, suhbah yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang apabila kita lihat mereka, langsung kita ingat Allah dan menyebut nama Allah. Siapa dia? Golongan mursyid inilah dia dalam konteks perbincangan kita pada kali ini. Jadi sambungan kat bawah lagi disebutkan, kedua-dua hadis ini menjadi dalil yang mengharuskan amalan tawajuh. Tawajuh ni kan hati kita hudur, hati kita terus direct ingat Allah. Itu namanya tawajuh, fokus kepada Allah.
amalan mengharuskan amalan tawajuh tadi kepada Allah, dan rabitah itu sendiri. Malah rabitah tadi kan suhbah kita dengan guru, hati kita dengan guru tadi. Bila kita sebut hati kita ada connection dengan guru, tidak pernah sama sekali mana-mana orang tarikat mengeluarkan statement guru itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah, tidak pernah sama sekali. Bahkan mereka lah yang paling jelas menerangkan bahawa Allah tetap Allah Tuhan yang disembah. Guru tetap manusia sebagai rabitah dan panduan, wasilah sahaja. Allah lah tujuan, iaitu ghayah, dan guru itu sebagai wasilah. Jadi apabila kita menghadirkan guru tadi, guru itu adalah sebagai tempat lajakan dan semangat sebetulnya. Tidak pernah kita menyamatarafkan guru tadi dengan Tuhan Maha Pencipta. Baik. Kemudian, oleh kerana hanya semata-mata melakukan rabitah, maka ia menghasilkan ingatan terhadap Allah. Rabitah ini dihubungkan dengan zikrullah. Kerana apabila terhasilnya rabitah, maka ia mengingatkan kepada apa yang berhubungan dengannya, iaitu ingatan kepada Allah. Ingat rabitah, zat ingat kepada Allah. Macam tu kaedah dia. Mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kita tak akan ingat Allah melainkan adanya orang tadi, baru kita teringat Allah. Kan kita kan jenis yang macam tu kadang-kadang kan. Waktu kita dulu kecil-kecil, kita takkan belajar kalau tak mak ayah kita yang paksa kita. Dan bila mak ayah kita datang, zap paksa kita, baru kita nak belajar. Macam tu lah maksudnya. Bila ada guru, kita takkan, bila tak ada guru, bila tidak ada guru, kita kadang-kadang lalai. Bila teringatkan guru, zap, ingat dulu kita pernah berjanji kepada dia nak buat yang terbaik untuk Tuhan. Kita hormat dia, kasih dia, dia selalu ingatkan kita tentang Allah. Jadi bila zap terfikirkan dia, teringatkan dia, tu rabitah nama dia, teringatkan dia, automatically ingatan kita terus kepada Allah. Sebab tu hadis ni Nabi sebut, khiyarukum allazina iza ru'u zukirallah. Orang yang terbaik dalam kalangan kamu, bila kamu lihat muka dia, automatically ingat kepada Allah. Cuba kita cari, mana orang yang kita pandang muka dia, zap kita ingat Allah. Tu maknanya memang yang terbaik. Maka carilah golongan mursyid ini, kerana mursyid ini mereka tidak ada kepentingan yang lain melainkan untuk bawa kita terus tawajuh, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sambung lagi. Kemudian disebut lagi, oleh itu tidak diragukan. Okay, boleh tengok muka surat seterusnya. Buka muka surat seterusnya. Tidak diragukan lagi bahawa rabitah itu adalah zikir itu sendiri. Zikir itu apa? Ingatan. Maksudnya bila kita teringatkan guru, automatically kita teringatkan Allah. Tawajuh kita tetap kepada Allah. Tujuan kita tetap kepada Allah. Tapi rabitah atau guru mursyid tadi adalah sebagai panduan dan semangat kita untuk supaya kita mengalihkan fokus akal kita tadi daripada lalai kepada hudur, hadir, ingat kepada Allah. Bahkan kita terima kasih sepatutnya kepada mursyid yang sebegini yang menjadi rabitah kepada kita. Lebih-lebih lagi, jika rabitah itu dilakukan atas asas perasaan kasih mahabbah dan kefahaman serta keyakinan yang betul, maka ini menjadi lebih berkesan dalam menghasilkan zikir dan menghapuskan hijab rohani, tutupan yang menghalang hati daripada mengingati Allah. Kan kita kalau depan guru tu kan, hati kita lebih terarah, semangat, fokus dengan zikrullah, baca Quran, solat dan sebagainya, sebab kita rasa keberadaan semangat tu luar biasa kita bersama dengannya. Sebagaimana inilah nikmat dan faedah kelebihan yang diperoleh oleh para sahabat Rasulullah dengan Nabi, bersuhbah dengan Nabi, dapat semua manfaat ini, kebaikan ini. Bahkan bukan sekadar itu aja, kebaikan daripada sudut roh itu juga semakin meningkat. Dan Rasulullah sudah tiada warasah ataupun warisan ini, kelebihan ini diwarisi bersambung-sambung sampailah kepada guru mursyid kita pada hari ini. Daripada sudut inilah maksudnya. Dan akhirnya kita dapat faedah daripada bersuhbah dan rabitah dengan mereka. Secara bersambung balik, mereka akan dapat cahaya zikir di dalam hati orang-orang yang melakukan rabitah menerusi rabitah tersebut.
Dalam muka surat yang ke-8 ditulis, Rabitah berfungsi menghapuskan, pertama, ghaflah, maksudnya kelalaian hati. Dan yang kedua, menghasilkan hudur, iaitu kehadiran hati. Itulah fungsi Rabitah. Fungsi ada connection hubungan kita dengan mursyid tadi. Bila kita mempunyai hubungan yang kuat, hati kita dengan seorang mursyid yang berautoriti itulah, tadi yang memang pengalamannya tidak dipertikaikan, ilmunya, syariatnya, fiqh dan tauhidnya bagus, dan kita ada hubungan kita dengan mursyid tadi, maka kita akan rasa dipantau. Bila rasa dipantau, akal dan fikiran kita akan rasa terarah nak buat keburukan yang buruk-buruk, kita rasa dilihat tadi oleh mursyid tadi. Memang tujuan kita adalah Allah, tetapi Allah itu sukar untuk dicapai oleh golongan awam seperti kita. Maka kita perlu kepada benda yang nampak realiti depan mata kepala kita, guru mursyid kita. Tujuannya tetap kepada Allah, tapi mereka itu adalah sebagai wasilah, bukannya ghayah. Kita dah bincang tu semua tadi kan. Jadi kewujudan dan keberadaan mereka itu menghilangkan kelalaian kita. Kita kita macam buat benda tu tak terfokus, terasa dipantau, zap, teringat balik, kita berzikir balik Allah, 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 sebab rasa mereka bersama dengan kita. Dan bila hati tu tidak lalai, dia menghasilkan hudur kepada Tuhan, kehadiran, tawajuh kita, fokus kita kepada Allah. Okey, disambung lagi, hudur tanpa ghaflah, hati yang hadir mengingat Allah tanpa ada sebarang kelalaian adalah merupakan ruh ibadat. Contoh kita solat kan, kita angkat takbir Allahu Akbar. Dapat tak kita daripada kita angkat takbir tadi sampailah taslim, kita memberi salam itu, dapat tak kita memastikan hati kita tadi hudur tanpa ghaflah? Maksudnya hati kita tu tidak pernah lalai. Dapat tak kita memastikan pemikiran kita, hati jiwa kita didominasi didominasi oleh fokus kepada Allah, ataupun sepanjang kita solat tadi diselit-selitkan dengan kelalaian, fikir nak buat apa lepas ni, terfikir apa yang dah buat tadi. Jadi hudur tanpa ghaflah itu hati yang kekal ingat kepada Allah tanpa lalai walau sesaat, itulah namanya roh ibadat. Itu yang dimaksudkan dengan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab solat itu punya rohnya. Tetapi kalau solat tidak punya roh, itu yang selepas bagi salam pun dia boleh mengumpat orang lain. Sebab tidak ada roh ibadat. Jiwa itu tidak bergementaran bila mengucapkan puji syukur kepada Allah melalui surah Al-Fatihah sebagai contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya mungkin sekadar manis di bibir, di lidah, tidak di hati. Maka isunya adalah roh ibadat. Kita inginkan kehadiran hati tadi. Sebab itu bila ada Rabitah ini, kita terus teringat, kita dipantau. Zap, kita boleh fokus. Ingat, dia kata, guru kita kata, fokus kepada Allah, fokus kepada Allah. Dengan teguran secara Rabitah oleh guru kita tadi. Baik, ini kerana ketaatan, sambungan lagi, ibadat dan ketaatan yang dilakukan dalam keadaan hadir hati inilah yang dikatakan ibadat dan ketaatan yang ikhlas. Bila kita berzikir kan, tahmid kepada Allah, kita puji Tuhan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bila tahmid itu, puji syukur itu bukan sekadar syarat 33 kali, tapi benar-benar dia memuji Tuhan dia yang dia sembah. Alhamdulillah, pujian, segala puji untukmu wahai Allah. Bila sebut Allahu Akbar, betul-betul fokus hati dan kepala dia menyebut tentang keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sekadar rutin semata-mata, tapi benar-benar datang daripada hati dan jiwa dia. Nak dapat semua ini, perlu dengan Rabitah. Ini kerana ketaatan itu tidak dikatakan ikhlas, kecuali apabila ia sudah bersih daripada sebarang kelalaian. Jadi yang menjentik kita, yang sentiasa mengingat kita, siapa dia? Rabitah ini. Ketaatan yang ikhlas itulah yang dikatakan wasilah atau cara yang boleh menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini pun kita dah bincang sebelum ini. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan cara bertakwa tu apa? Carilah wasilah kepadanya. Dan wasilah itu kita dah jumpa dah. Rabitah kita, sohbah kita melalui guru-guru mursyid. Dan bila kita dah bai'ah sebagai wajahidu fi sabilih, berjuanglah pada jalannya, nescaya kamu akan berjaya. Terakhir, sikit saja lagi, wasilah tersebut ialah ketaatan yang ikhlas. Oleh kerana rabitah seperti yang telah dijelaskan menyampaikan seseorang itu kepada ketaatan yang ikhlas, maka ia termasuk dalam pengertian umum ayat yang menyuruh kita semua mencari wasilah. Oleh itu, rabitah adalah salah satu wasilah di antara wasilah-wasilah yang banyak. Setakat itu saja pada kali ini, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.